Baiklah saudara, perkembangan dari Bumi Kenyalang, kita bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad di RTM Kuching. Silakan Abang Muasili. Sebagai asisten Nurlela di Angkasa Puri, Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan COVID-19 di negeri ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN hari ini memaklumkan 2 lagi kematian ekoran COVID-19. Ia menjadikan jumlah kematian di negeri ini sebanyak 12 kes. Kedua-dua mangsa berusia 72 tahun dan 53 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak. Berita seterusnya. Penganjuran Bazar Ramadan dan juga Bazar Gawai di Sarawak bagi tahun ini dibatalkan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari memaklumkan keputusan ini dibuat berikutan kedua-dua perayaan ini adalah dalam tempoh yang dekat. Kerajaan negeri mengambil keputusan tidak membenarkan Bazar Ramadan. Kita tidak ada Bazar Ramadan tahun ini. Begitu juga dengan Bazar Gawai. Kerana Ramadan dengan Gawai berdekatan. Memandangkan kepada penyakit COVID-19 ini. Dan kita tak mahu ia menjejaskan masyarakat pada keseluruhannya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Bantuan Bekalan Makanan Sarawak bahagian Miri di Bomba Hengan Miri. Acara simbolik dilakukan dengan penyampaian bantuan bekalan makanan kepada Ahli Parlimen Baram Enyi Ngau daripada Ketua Menteri. Penghantaran bekalan makanan menggunakan helikopter bagi bahagian Miri ini akan meliputi 2 kawasan Dewan Undangan Negeri iaitu bagi Dun Telan Usang yang membitkan 1,131 ketua isi rumah KIR. Manakala bagi Dun Mulu, bekalan makanan ini akan disalurkan kepada 828 KIR. Permulaan penghantaran bekalan makanan menggunakan helikopter hari ini adalah ke kawasan Bario. Dan jadual penghantaran barang makanan ini subject to weather akan mengambil masa di antara 3 hingga 8 hari. Dan saya rasa hari ini mereka telah mula menghantarkan di Bario. Dan Kerajaan Negeri telah memberi peruntukan 16.4 juta untuk kita membekalkan barang-barang keperluan di rumah panjang juga kampung-kampung di pendalaman. Setakat 1 April lalu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Daerah mengenal pasti kira-kira 450,000 orang akan menerima bekalan makanan bagi tempoh PKP ini. Kira-kira 3,000 bungkusan makanan telah diagihkan kepada ketua isi rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban semalam. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata penerima termasuk ketua isi rumah daripada 94 rumah panjang dan masyarakat Melayu dan Cina serta penjawat awam di Sepauh. Datuk Ahmad Douglas menerusi kenyataan memberitahu bantuan ini bertujuan memastikan golongan memerlukan mendapat bekalan makanan dan keperluan asas yang mencukupi. Penyampaian bantuan ini dibantu oleh kaki tangan Pusat Hikmat Bukit Saban dan sukarelawan lain. Datuk Ahmad Douglas yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban dan pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sedang menjalani kuarantin diri selama 14 hari di rumah atas nasihat Jabatan Kesihatan Negeri. Sebelum ini, Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Cuat mewakili Datuk Ahmad Douglas bagi menyampaikan bantuan makanan kepada penduduk luar bandar di Dun Saribas, Dun Layar, Dun Bukit Saban, Dun Krian, Dun Kelaka, Dun Gabung, Dun Beting Maro, Dun Batang Lupar dan Dun Lingga. Jabatan Penerangan Sarawak tidak terkecuali dalam memberi hebahan mengenai pencegahan wabak COVID-19 di semua kawasan termasuk zon merah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Timbalan Pengarah Penerangan Negeri Aziz Abdul Rahman memberitahu program Info on Wheels IOW ini melibatkan lebih 100 pegawai di kesemua 33 daerah seluruh negeri setakat ini. Jadi
pada kali ini kita lebih tertumpu kepada nasihat ataupun kempen-kempen tentang menghindari coronavirus ini. Jadi kita telah menggunakan unit-unit bergerak kita di semua daerah di Sarawak ini untuk menjalankan informal, iaitu kita lebih menitik kepada hebahan umum kepada masyarakat setempat dan juga kita lebih menitikkan komunikasi bersukan, tetapi kita akan menggunakan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dan di samping membuat hebahan umum, kita juga menampalkan poster-poster tentang COVID-19 di seluruh tempat-tempat strategik, di kampung, di rumah panjang dan di pekan-pekan di sekitar dan di daerah-daerah di seluruh negeri Sarawak ini. Aziz ditemui pemberita RTM selepas ditemu bual dalam slot Cerita Pagi Sarawak di Kuching yang bersiaran langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia. Hebahan dilakukan menerusi alat pembesar suara yang dipasang pada kenderaan Jabatan Penerangan dan akan ke kawasan kampung, perumahan, pasar dan gerai-gerai jualan tepi jalan. Penularan wabak COVID-19 menyaksikan keperluan serta permintaan terhadap penutup hidung dan mulut serta cecair pembasmi kuman semakin meningkat. Sehubungan itu, Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak tidak ketinggalan menghasilkan cecair pembasmi kuman keluaran sendiri dengan menggunakan kepakaran dalam kalangan staf Pusat Pengajian Sains Gunaan UiTM, kampus Semarahan 2 dan fasiliti yang sedia ada bagi menampung keperluan di hospital-hospital tempatan. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Sarawak, sekumpulan pakar dari Pusat Pengajian Sains Gunaan yang diketuai oleh Dr. Ahmad Lufti Anis telah menghasilkan cecair pembasmi kuman sebanyak 50,000 ml yang dibotolkan untuk diagih kepada hospital yang memerlukan di sekitar Kuching dan Semarahan. Proses penghasilan cecair pembasmi kuman tersebut telah dimulakan pada Jumaat lepas dengan pemesanan dan pengumpulan bahan-bahan kimia serta kakas yang diperlukan. Kerja pemprosesan dijalankan di Makmal Kimia Kampus Semarahan 2 dan diselenggarakan oleh dua pensyarah bidang kimia iaitu Dr. Cindy Tan dan Dr. Vivian Jong serta dibantu oleh Ho Bun Hiong, Siti Hajah, Edan Kasim, Fatmah Tukijo. Produk yang dihasilkan adalah mengikut formulasi yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebanyak 200 botol cecair pembasmi kuman dengan isi padu 100 ml, 150 ml dan 500 ml telah dihasilkan. Penyerahan bahan-bahan tersebut telah disempurnakan oleh Wakil Rektor UiTM Cawangan Sarawak, ASP Mazlan Takap dan Dr. Kamaruddin Jerai kepada beberapa pusat yang memerlukan. Ini termasuk Pusat Kuarantin Institut Takbiran Awam Negara, Intan, Kampus Wilayah Sarawak dan Kampus Institut Kemajuan Desa Infra Cawangan Sarawak. Badan korporat dan organisasi bukan kerajaan di negeri juga tidak ketinggalan dalam membantu golongan memerlukan, terutama di luar bandar sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Antara yang tampil, Koperasi Tanjung Manis Berhad, Komanis, yang telah memberi sumbangan berupa barangan keperluan asas kepada lebih 1,000 orang penerima di kawasan Serike dan Tanjung Manis sejak Sabtu lepas. Pengerusi Komanis Datuk Seri Abang Adita Jaya Abang Alwi berkata pihaknya telah menjelajah lebih 10 buah kampung di daerah tersebut bagi mengagihkan bantuan. Barangan yang disumbangkan termasuk gula, beras, mihun, roti dan minuman kepada golongan sasa meliputi kawasan kampung Melayu dan rumah-rumah panjang. Sistem pengagihan itu turut mengambil kira prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan menjaga penjarakan sosial. Menerusi kenyataan medianya, Datuk Seri Adita Jaya turut menjelaskan bantuan akan dihantar terus ke rumah penduduk kerana mereka tidak digalakkan untuk berkumpul di sesuatu kawasan sepanjang PKP dilaksanakan. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, sentiasa amalkan penjagaan kesihatan dan kebersihan diri. Stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri.